Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid, khususnya murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 11-3. Saya ucapkan kepada kamu semua selamat pagi dan juga salam sejahtera. Saya doakan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat sentiasa insya-Allah. Baik, Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa lagi untuk sesi yang ketiga saya rasa untuk subjek pendidikan Islam tahun 4 bersama Ustaz Rahman. Okey, baik, sebelum kita pergi kepada topik kita pada pagi ini, eloklah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Moga-moga Allah memberkati kita untuk menuntut ilmu pada pagi ini insya-Allah. Baik, sama-sama kita tadah tangan dan aminkan doa yang akan Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk topik kita pada pagi ini ialah bidang ibadah. Okey, sebelum Ustaz teruskan, Ustaz minta murid-murid semua boleh buka buku teks muka surat 50. Sekejap ya. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 58. Okey. Pada muka surat 58 tu dapat unit 1 kenali saya. Unit 1 kenali saya. Okey, di bawah tu ada beberapa tajuk kecil lah. Yang pertama hamzah. Hamzah di atas huruf alif. Yang kedua, hamzah di bawah huruf alif. Yang ketiga, hamzah 3/4 daripada garisan. Dan yang keempatnya, hamzah setara dengan garis. Dan yang kelima, hamzah berumah dipanggil. Okey, baik. InsyaAllah kita akan pergi satu-satulah. Ada 5 di bawah ni. Kita akan pergi secara satu-satu. Okey. Okey, objektif pembelajaran kita pada pagi ini ialah yang pertama, mengenal kedudukan hamzah dalam perkataan dengan betul. Yang kedua, membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah tu dengan betul. Okey, baik. Okey, jenis yang pertama, hamzah di atas huruf alif. Okey, kamu boleh buka buku teks pada muka surat muka surat 59. Okey, kat situ dia ada 2. Yang pertama, hamzah di atas huruf alif. Yang kedua, hamzah di bawah huruf alif. Kita pergi tengok dulu hamzah di atas huruf alif ni. Kita tengok yang ni dulu. Hamzah di atas huruf alif. Okey, baik. Hamzah di atas huruf alif ni, dia ada 3 jenis. Iaitulah, kalau kita tengok dekat bawah ni, dekat lampu ni, dia tulis dekat situ, kata dasar yang bermula dengan huruf alif dan didahului dengan imbuhan awalan di, se ataupun ke, huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Maksudnya kata dasar ni perkataan asal. Contoh kalau kita tengok kat sini, perkataan asal urusan. Urusan, kalau ditambah dengan imbuhan di, dia jadi diuruskan. Okey, kita tengok macam mana hamzah terletak. Okey, kita tengok dekat situ, hamzah terletak di atas huruf alif. Diuruskan. Tak boleh diletak di bawah. Kalau letak di bawah, macam mana kita nak baca? Tak akan diiruskan, tak boleh. Dia kena letak di atas huruf alif. Jadi bacaannya diuruskan. Okey, kita tengok yang kedua, imbuhan se. Okey, kata dasar imbuhan se, kata dasar orang. Kita tambah imbuhan se, jadilah seorang.
seorang. Okey, hamzah di atas huruf alif. Seorang. Okey, baik. Yang ketiga, imbuhan ke. Kata dasar arah. Kata dasar ni kata asal, perkataan asal arah ditambah dengan ke, imbuhan ke, jadi ke arah tu adalah antara contohnya lah. Ke arah hamzah berada di atas huruf alif. Tu adalah antara contoh-contoh hamzah yang berada di atas huruf alif. Ingat, kata dasar yang bermula dengan huruf alif ataupun imbuhan kata dasar yang ditambah dengan imbuhan di, se dan juga ke. Okey, jadi semua tu hendaklah hamzah ditulis di atas huruf alif. Okey, kita tengok yang kedua, hamzah di bawah huruf alif pula. Okey, macam mana? Yang pertama, kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Contohnya dekat sini Islam. Islam ni kata dasarnya asalnya bahasa Arab, Islam. Kita ambil daripada kata pinjaman bahasa Arab, kita masukkan ke dalam bahasa Melayu ataupun Jawi, kita panggil Islam. Kalau perkataan ni walaupun dimulai dengan huruf alif, tetapi dia hendaklah ditulis dengan hamzahnya ditulis di bawah huruf alif. Okey, kalau kamu tengok kat situ, hamzahnya berada di bawah huruf alif. Okey, yang kedua, perkataan yang bermula dengan i tunggal. Contohnya kat sini dia bagi i dagang ataupun perkataan lainnya email. Contoh, i itu bermaksud, kalau dalam perkataan bahasa Melayu, i itu maksudnya bermaksud internet, benda dalam talian. Contohnya dagang, email. Semua tu berkaitan dengan internet. Jadi dia perlu hamzahnya perlu ditulis di bawah huruf alif. Yang ketiga, kata sapaan. Contohnya kita bercakap dengan seseorang, kita nak sapa sesuatu. Ahmad lah tu. Contoh. Dia bagi dekat sini. Itu maksudnya kata sapaan. Okey, baik. Kita tengok dekat bawah ni. Ada dekat bawah ni perkataan Islam dikekalkan hamzah di bawah huruf alif walaupun didahului dengan imbuhan awalan di, se, ke, sama ada ke. Contohnya diislamkan. Contohnya diislamkan. Okey, perkataan Islam ni walaupun dia bermula dengan huruf alif ataupun dia dicampur dengan imbuhan di, se ataupun ke, dia tetap ditulis hamzahnya tetap ditulis di bawah huruf alif. Dia tak boleh diubah di atas. Contoh diaslamkan, tak boleh. Dia jadi maksud lain sebab dia daripada perkataan dasarnya adalah daripada perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey. Baik, kita terus kepada yang ketiga. Hamzah 3/4 daripada garis. 3/4 ni maksudnya suku lah. 3/4 ni. Maksudnya dia berada di, bukan tengah-tengah tapi suku huruf alif tu. Okey. Yang pertama, perkataan berimbuhan an dan i. An dan i. Imbuhan an dan i. Contoh an. Kalau contoh an, kat sini bacaan, tajaan, perasaan. Semua tu ditulis 3/4 daripada huruf alif. Tengok ditulis macam mana. Okey. Yang kedua, i. Imbuhan i. Ni imbuhan i. Macam mana ditulis? Okey. Hargai. Mewarnai. Perkataan asalnya warna kan? Bila ditambah imbuhan i, mewarnai. Ditulis 3/4 daripada
daripada huruf alif tersebut. Okey. Yang kedua, kata nama khas. Kata nama khas ni biasanya ditulis pada permulaan perkataannya tu mestilah huruf besar. Tu kata nama khas. Contohnya kata nama khas ni dekat sini ang ataupun ong. Ni nama orang lah, nama orang Cina. Ni kata nama khas untuk nama orang. Ang dan ong. Tu contoh. Biasa nama ang dan ong ni biasanya orang Cina lah. Okey. Yang ketiga, kata dasar. Kata dasar daripada suku kata gabungan I, au dan i. Contohnya air, paip, paus. Tu adalah contoh-contoh kata dasar daripada suku kata gabungan I, au dan ui. Tu ataupun laut, buih dan juga duit. Dia ditulis 3/4 daripada garisan 3/4 daripada garisan. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat bawah ni, beberapa ejaan aero angkasa. Tengok dia eja macam mana. Aero angkasa. Ejaan jawi yang betul aero angkasa. Kalau dia eja yang salah ni, dia letak apa? Dia letak hamzah. Kalau letak hamzah salah, sebab aero angkasa tak ada hamzah. Dia macam ni ejaan dia. Aero angkasa. Kamu boleh tengok pada muka surat 60 kalau tak silap Ustaz. Muka surat 60. Okey, sekejap. Muka surat 6. Muka surat 60 dekat bawah tu. Aero angkasa, aerobatik, aerosfera dan aerosol. Semua tu tak ada hamzah. Kita tulisnya tak ada hamzah. Cara tulisannya dia buang hamzah, hanya alif sahaja yang tinggal. Okey, baik, kita terus kepada yang keseterusnya. Sekejap. Okey. Yang keempat, hamzah setara dengan garis. Setara maksudnya sama dengan garis. Contohnya Al-Quran. Contohnya Al-Quran. Wudu, ulama, du'a, anbiya, isya dan juga ikhfa. Okey, itu antara contoh-contoh hamzah setara dengan garis. Masuk setara dengan garis ni kalau garisan contoh kan. Okey, kita tulis Okey, an. Setara tu maksudnya berada di atas garisan. Sama berada di atas garisan. Tu adalah contohnya. Okey. Yang kelima adalah sekejap. Yang kelima, hamzah berumah. Berumah dia bentuknya macam ni lah. Berumah ni dia bentuknya macam ni. Okey, berumah. Maksudnya hamzah tu dia ada rumah dia. Kita nak tulis dia mesti ada rumah. Dia tak boleh sorang-sorang ataupun dengan alif, dia tak boleh. Dia mesti ada rumahnya sendiri. Okey, contohnya malaikah. Contoh kita tulis Okey, mesti ni rumah dia. I tu kah. Dia mesti ada dalam rumahnya. Okey, ni malaikah. Okey, baik. Yang seterusnya Izrail, masalah, Jibrail, Mikail, tahniah. Semua perkataan yang dekat sini mestilah ditulis hamzahnya ada rumah. Hamzah berumah. Dia panggil hamzah berumah. Kamu boleh tengok pada muka surat 61. Ejaan dia yang betulnya macam mana. Okey. Bentuk hamzah, kita tengok kat bawah tu. Bentuk hamzah
mempunyai rumah mengikut keadaan. Kadang-kadang dia di depan. Apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelum hamzah tu, contohnya malaikah. Okey, dia cara tulisan je macam ni. Cara tulisannya macam ni. Macam yang pertama tu. Okey, macam yang pertama tu. Okey, yang kedua, apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya, maksudnya huruf yang boleh bersambung dengan huruf hamzah selepasnya. Contohnya masalah. Ni masalah. Itu kan bersambung. Maksudnya hamzah dengan huruf sebelumnya dia tu tak terpisah, tapi dia bersambung dengan huruf sin. Jadi dia mesti letak juga arumah. Cara tulisannya dia macam itulah. Okey, yang ke seterusnya, yang ke bawah tu. Saiz huruf hamzah yang terdapat yang berada setara di atas garis adalah lebih besar daripada saiz huruf hamzah pada kedudukan yang lain. Okey, maksudnya saiz hamzah, cara kita tulis hamzah tu, saiz dia lebih besar daripada hamzah setara dengan garis. Hamzah berumah ni dia lebih besar kita tulis daripada hamzah-hamzah yang lain. Okay, sekiranya menerima imbuhan apitan, huruf hamzah ditulis 3/4. Contohnya didoakan. Imbuhan apitan ni maksudnya, kalau contohnya perkataan, okey, kalau didoakan ni, perkataan asalnya doa. Ni perkataan asalnya. Bila ditambah imbuhan okey, salah. Okey, ditambah dengan imbuhan didoakan. Imbuhan kan dan juga imbuhan di. Bila macam ni, hamzah ditulis setara. Bukan setara, 3/4 daripada huruf alif. Okey, boleh faham semua? Okey, itu antara 5 jenis tulisan ataupun cara menulis hamzah. Okey, kalau kita tengok hari ni, apa yang kita belajar kesimpulannya 5 jenis kedudukan huruf hamzah. Yang pertama, hamzah berada di atas huruf alif. Contohnya seagama. Okey, dekat situ hamzah berada di atas huruf alif. Yang kedua, hamzah berada di bawah huruf alif. Contohnya email. Okey, yang ketiga, hamzah yang berada 3/4 daripada huruf alif. 3/4 daripada huruf alif. Contohnya dekat sini kenyataan, ataupun contoh yang Ustaz tulis tadi, didoakan. Dia datang dengan imbuhan apitan. Okey, yang keempat, hamzah setara dengan garisan. Maksudnya hamzah tu ditulis sama dengan garisan buku kita. Okey, contohnya Al-Quran. Okey, garis dia macam ni. Hamzah tu berada di atas, betul-betul di atas garisan buku yang kita tulis tu. Okey, yang ke last sekali, hamzah berumah. Maksud berumah ni, dia ada rumah untuk letak hamzah di dalamnya. Contohnya Jibril. Okey, dekat situ terdapat rumah untuk kita letakkan ataupun kita tuliskan hamzah di situ. Jadi ini adalah pelajaran kita pada pagi ini, mengenali 5 jenis kedudukan hamzah. Yang pertama, hamzah di atas. Ustaz ulang lagi sekali. Yang pertama, hamzah di atas alif. Yang kedua, hamzah di bawah alif. Yang ketiga, hamzah 3/4 daripada alif. Yang keempat, hamzah setara dengan garisan. Yang kelima, hamzah berumah. Itu adalah cara-cara kita nak menulis hamzah dengan betul dan bacaan dengan betul, insya-Allah. Okey, baik, itu adalah antaranya lah. Okey.
Untuk pelajaran kita pada hari ini, itu saja untuk hari ini. Ustaz ucapkan terima kasih kerana menghadiri kelas untuk hari ini. Sebelum Ustaz tamatkan kelas ni, Ustaz nak pesan beberapa perkara. Yang pertama, selepas saja selesai kamu menonton video ni, murid-murid hendaklah buka Google Classroom dan tengok di dalam Google Classroom tu Ustaz ada bagi beberapa tugasan. Yang pertama, kuis. Kamu hendaklah menjawab kuis tu. Selesaikan jawab kuis tu, kamu ambil gambar markahnya dan kamu hantar di Google Classroom juga. Yang kedua, Ustaz ada bagi lembaran kerja. Okey, lembaran kerja tu kalau kamu ada printer, kamu print keluarkan kertas tu, kamu buat, lepas tu kamu ambil gambar dan hantar dekat Google Classroom. Kalau tak ada printer, macam mana nak buat? Kamu buka lembaran kerja tu, kamu tulis dalam buku tulis. Macam Ustaz dah pesan minggu lepas, buku tulis untuk pendidikan Islam adalah satu saja buku tulis, iaitu buku nombor 6. Kamu tulis kat situ bidang jawi macam biasalah. Bidang jawi, tarikh, tulis tarikh dan juga hari. Lepas tu buatlah lembaran kerja tu beserta jawapan. Setelah selesai, ambil gambar dan hantar di Google Classroom juga. Moga-moga Ustaz harap kamu dapat buat tugasan tu dengan secepatnya. Ustaz bagi masa sampai hari Jumaat untuk kamu selesaikan tugasan tu. Kalau kamu tak sempat untuk hari ini, kamu perlu buatlah hari-hari lain sehingga last sekali hari Jumaat. Ustaz bagi masa sampai hari Jumaat. Kamu hantar dekat Google Classroom. Sebab apa? Sebab minggu lepas tugasan yang Ustaz dah bagi sebelum ni, ada yang masih belum hantar. Ada yang hantar kosong saja, tak ada hasil kerja yang kamu hantar. Ustaz tak nak macam tu. Kamu perlu hantar pada tepat masanya sebelum hari Jumaat. Hari Jumaat nanti. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.